Baik, Malaysia telah tersenarai dalam antara negara yang selamat dikunjungi ketika pandemik COVID-19 ini dan pastinya terdapat beberapa impak dan juga kesan daripada segi sektor pelancongan negara. Dan untuk kita memperincikan mengenai dengan maklumat itu, kita bersama dengan Datuk Muhammad Khalid Harun iaitu Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATAD di talian ketika ini. Datuk. Ya, saya. Baik Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan Buletin Awani pada tengah hari ini. Jadi saya ingin terus saja kepada soalannya, adakah Datuk bersetuju bahawa Malaysia antara negara yang terselamat ketika ini untuk dikunjungi dalam ketika pandemik COVID-19 ini dan mengapa? Saya setuju sangatlah tu kerana inilah ya peluang yang kita tunggu bila kita dikenali, disenaraikan di antara negara hijau yang boleh dikunjungi oleh negara-negara hijau juga yang negara lain di antara dalam dunia ni. Maka inilah satu perkara yang kita tunggu-tunggu. Terpulanglah kepada kerajaan bagaimana dan cara mana untuk memberikan peluang kepada mereka-mereka ini untuk datang masuk. Ya, sekurang-kurangnya mesti ada pelan pemulihan pelancong untuk masuk ini. Okey, baiklah Datuk. Melihat kepada situasi ini, tidakkah tindakan ini sememangnya mendatangkan risiko kepada negara ketika negara masih belum pulih daripada COVID-19 secara sepenuhnya? Ini adalah terpulang kepada cara tindakan kita untuk to mitigate ataupun bagaimana untuk menjaga penularan COVID ini. Kerana kat sini pun kalau kita jaga, jadi mereka yang datang ni dah tentunya orang yang sehat. Maksudnya orang ini sudah dikena pasti boleh datang. Begitu juga orang kita yang dikena pasti boleh keluar, boleh diterima oleh negara lain. Maka itu adalah satu petanda yang boleh kita terimalah. Tapi kita mesti ada caranya. Jadi maknanya kalau kita membuat tindakan yang mengikut SOP yang disediakan, ini terpulanglah kepada kedua-dua negara, kedua-dua kebijaksanaan kedua negara yang memulai pelan pemulihan untuk keluar masuk ni. Okey, baiklah Datuk. Kita nak bercakap mengenai dengan SOP. Jika kita lihat sebelum ini, PRN di Sabah sendiri ada SOP khusus yang telah pun diwujudkan. Namun akhirnya wujud juga gelombang yang ketiga yang membawa kepada gelombang yang lebih besar berkenaan dengan COVID-19 ini. Dan bagaimana ingin memastikan soal SOP ini dapat dipatuh dengan sepenuhnya dalam sektor pelancongan ini dengan pelibatan daripada rakyat-rakyat daripada negara luar yang masuk ke negara Malaysia ini? Ini sependapat saya begini. SOP ini memang dah wujud dan kita pertingkatkan lagi dari masa-masa, diperketatkan lagi. Tetapi adakah disiplin mereka ni boleh kita tentukan? Kerana macam mana bagaimana cara SOP kita buat pun kalau orang tidak pertamanya penguatkuasaan itu mestilah yang terbaik, efisien lah ya. Dan keduanya, adakah mereka bila benar-benar memfollow SOP? Macam mana kita nak jaga? Ya? Jadi ini yang saya kata-kata tengok, kita bila kita tengok penguatkuasaan, kita mesti, penguatkuasaan ini mestilah tulus dan ikhlas betul-betul berusaha untuk menjaga supaya SOP ini diikut dengan baik. Kalau tidak, memang susahlah kerana saya perhatikan kalau kita longgar dan tidak bersungguh-sungguh menjaga mereka-mereka ini mengikut SOP, jadi saya rasa ini adalah satu kelemahan dan perlu diperbaiki. Okey, baiklah. Sektor pelancongan ini kita lihat Datuk adalah salah satu menjadi penyumbang kepada pendapatan negara. Tapi bagaimana pula kita ingin memastikan sektor pelancongan ini terus dapat dimajukan ketika negara kita sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 ini? Saya rasa insya-Allah kalau ada usaha kita akan lebih maju lagi dengan pengalaman yang kita ada ini dengan cara mana kita nak menambah baik keadaan pelancong ini. Di sektor, bukannya sektor orang kata is a sunset industry, bukan. Jadi kita mengambil kaedah baru, secara baru, ada caranya untuk kita
mengembalikan balik sektor ini kepada yang lebih baik. InsyaAllah. Okey, baiklah, terima kasih Datuk Muhammad Khalid Harun selaku Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATAR atas perkongsian itu tadi.